artikel tu saya masukkan ke dalam saya punya slide ni. Okay, dia punya source daripada sini tau. https www.storyboarddad.com artikel Heroic Journey. Okay, Storyboard Dad ni adalah satu online punya software yang dia ada button dan ada karakter yang korang boleh pakai untuk buat storyboard. Tapi itu untuk noob punya level lah. Kalau korang nak buat untuk industry level, tolong jangan pakai. Tolong, nanti malu aku. Tapi kalau last minute atau nak buat a quick punya storyboard dahulu secara digital, boleh pakai Storyboard Dad ni. Tapi saya cukup kalau boleh jangan lah. Kalau boleh pakai software yang buat storyboard seperti Toon Boom Storyboard Pro, belajar dari situ, ataupun lukis on paper thumbnail, masukkan ke dalam video editing untuk buat proper punya storyboard. Okay, dia berkaitan dengan both plot diagram and type of literary conflict. Yang ni kita panggil hero journey ni, perjalanan seorang wira, seorang hero. Okay, ingat tak itu apa nama Tiger, you kata nak buat nama watak tu wira tapi orang jahat kan? Tiger, where are you? Okay, tak apa. So the hero's journey ni, it's a recurring pattern of stages many heroes undergo over the course of their stories. Maknanya dia adalah satu perjalanan yang ada pattern berulang-berulang untuk banyak-banyak cerita. Contohnya cerita Hercules ke, Hercules yang Greek punya tu, ataupun cerita Hang Tuah ke, cerita yang dah masuk ke dalam filem ke apa ke, cerita klasik rakyat apa, dia ada recurring pattern, maknanya ada corak pengulangan. Dia punya fasa-fasa tu macam mesti dia ada fasa mula-mula dia kena keluar daripada zon selesa. Lepas tu mesti dia akan jumpa sidekick. Lepas tu mesti dia akan jumpa mentor. Tiba-tiba jumpa orang jahat. Tiba-tiba dia kalah. Lepas tu dia menang. So dia ada pattern tau. Dan seorang profesor, Joseph Campbell, the American mythologist, penulis dan juga lecturer lah, pensyarah, dia articulated this cycle, dia compilekan after dia punya research and review numerous myth and stories from various variety of time period and region of the world. Maknanya dia dah buat literacy punya study, antara cerita dekat US ke, cerita dekat negara lain ke, French punya story, folk tales, mungkin dia ada ambil, dia study daripada Eastern punya. So benda tu dia nampak persamaan dia. Orang kalau drama Melayu ada istilah dia klise lah. Tahu kan klise drama Melayu apa dia? Kahwin CEO. Lagi? Itu dah belakang sekali lah. Daripada mula-mula apa dia punya klise dia? Gaduh dulu, benci, alah. Gaduh, benci. Okay, ini pattern cerita Melayu ya. Mana seorang gadis atau orang jejaka kampung, dia punya lawan dia adalah seorang jejaka bandar ataupun seorang anak orang kaya perempuan bandar yang kaya super, bapak makmur megah lah. Megah holding punya kan, daddy ada syarikat besar. Typical tu typical kan. And then diorang gaduh, lepas tu macam gaduh kawan ke apa, gaduh balik, putus balik, kawan balik. Diorang ada kawan baik dan diorang ada, kalau watak utama tu adalah gadis kampung tu, mesti ada seorang gadis bandar bici yang duk tergedik-gedik dengan lelaki kaya tu, betul tak? Standard, mana-mana pun ada. Dan gadis kampung tu pula ada seorang kawan baik lelaki yang tak pernah ada hati pun kat dia, tapi dia sentiasa support dia, jangan risau, kau okey kan. So dia ada pattern. Ada setengah tu lebih sikit dia tambah dengan bomoh lah, dia tambah dengan apa-apa benda yang lain lah. So itu adalah in a way hero journey drama Melayu lah. Okay. So yang ini untuk filem, untuk novel, untuk cerita rakyat, mostly yang dekat luar sana, diorang pakai ni. He found that they all share the fundamental principle. Tu yang saya kata tadi. Ada benda yang sama. This spawned the hero's journey, also known as monomyth. Okay, the archetype tu, the most basic version dia ada 12 step. Ada 12
langkah lah. Ada setengah cerita dia lompat-lompat sikit tapi typically sama sahaja. Okay, while more detailed version dia ada 17. Untuk beginning ni saya tunjuk yang 12 step ni dulu, dan lepas ni korang boleh Google untuk fahamkan macam mana benda tu boleh jadi 17 pula. Okay? Okay ke okay? Okay, sir. Alright. Okay, sir. Okay. Siapa yang baru masuk, welcome. Sekejap saya nak minum. Patut kena ada air orange juice kan yang background saya ni. Okay, ini adalah structure dia ya. Heroic journey. Okay, heroic journey dia ada 4 main cluster lah orang kata, atau 4 main compartment. Part yang pertama kita panggil call to adventure. Part kedua supreme ordeal atau initiation, permulaan dia. Part ketiga unification atau transformation. Part keempat kita panggil road back ataupun hero's return. Okey, lepas tu dalam setiap part tu dia ada pecah pada tiga. Ini version yang 12. Kalau version yang 17 nanti you guys boleh tengok sendiri. Lagi best. Tapi kalau saya cerita yang 17 nanti termuntah pelangi pula korang kan. So yang ni dulu dah. Okey. Part yang pertama, the ordinary world. Maknanya benda rutin yang kita buat. Okey. Contohnya kalau saya nak ambil cerita Hero's Journey ni, bayangkan korang tengah PKP ni lah. Kita tengah PKP ramai-ramai ni. Tengah PKP kan? Tak keluar rumah kan? Ya. Alright. Yes, sir. Tak keluar. Kita punya cerita ni saya nak korang join saya punya imagination. Masuk dalam imagination ni Maknanya ordinary world kita dekat kita punya dalam rumah, PKP, kelas online, jumpa check up. And then call to adventure. Besoknya something happen. Kat luar orang tolong. Lepas tu ada dia kena gigit kan. Okay. Entah somehow ada zombie punya pandemik berlaku kat luar sana. Awak dalam rumah lagi ni. Okay. Call to adventure. Tiba-tiba kat luar tu ada zombie dah mula mengganas. Alright. Itu part 2 dah masuk sini. And then part 3 refusal. Yang ini part yang mana call to adventure, awak nak kena pergi keluar untuk buat something. Macam contohnya awak tengok kat tingkap kan, nampak banyaknya zombie. Tiba-tiba nampak kat blok sebelah ataupun rumah ataupun kat pokok sebelah rumah tu ada orang tengah panjat pokok. Dia tengah takut kan. Okay. So awak ada terpanggil untuk nak selamatkan orang tu. Okay. Akan ada fasa takut kat sini, refusal. Aku tak nak keluar, nanti kalau aku keluar aku kena gigit zombie. Okay, atau kalau aku keluar aku mati macam mana? Orang tu lantak dia selamat tapi aku yang mati. So maknanya nak keluar ke zon selesa ni. Ini zon selesa nombor 1. Okay. Cerita yang ini sebenarnya saya ambil cerita Korea tau. Saya tak tahu korang ada tengok ke tak yang apa nama cerita Korea tu, zombie-zombie tu. Bukan Saya tahu tapi lupa tajuk. Bukan Train to Busan. Train to Busan tu saya tak tengok. Apa lah. Taken ya. Apa dia? Taken? Korea jap lah. Korea zombie movie. Alive. Alive, yes, Alive. So dia nampak ada seorang awet kat blok sebelah. Saya nak cerita benda tu je sebenarnya. So then dia nak tak nak dia kena selamatkan, atau cerita zombie yang lain atau apa-apa adventure yang lain yang awak tengah dalam awak punya ordinary world, something happen then nak tolong dia tak nak tolong tak nak. So ada fasa refusal kat sini. Somehow awak akan keluar juga. Maknanya embark your journey. Dah terkeluar kat sini kan. Okay. Then fasa seterusnya kita akan jumpa kita punya mentor ataupun sidekick. Ataupun ordinary world ni already ada sidekick. So kita jumpa mentor yang nak guide kita apa nak buat. Siapa tengok cerita Iron Man nombor 1? Seriously tak tengok? Tengok Okay, ordinary world
Tony Stark memang billionaire, arrogant, philanthropist, playboy, bla 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 semua kan. And then dia punya nak promote dia punya produk bom-bom tu dekat mana dia buat ni? Konon-konon dia pergi Afghanistan. And then dia start letupan tu kena kat diri dia sendiri dan itu start dia punya call to adventure dia lah. And then bila dia sedar balik, badan dia dah berubah, maknanya jantung dia dah tak tukar kepada something, ada orang yang adjust. And then dia jumpa dengan mentor dia, itulah mentor dia yang tolong dia hari tu. And then the crossing threshold, okay ni saya akan cerita. Nombor 5, crossing the threshold. Yang ini yang betul-betul dia keluar dari zone selesa. Kat sini yang mana dia testing dia punya keupayaan, dia punya skill, dia punya knowledge, everything. Kita melepasi fasa sini. Sama ada dia menang atau kalah tu, itu dia akan masuk dekat sini untuk segala ujian. Dia akan jumpa musuh dia. Okay, maknanya dah separuh cerita ni. Biasa musuh dalam suku cerita tu dah jumpa dah. Cuma kadang-kadang dia awalkan 1, 2, 3 ni awalkan supaya jumpa musuh terus. And then sekiranya dia ada something, dapat power atau dapat kekuatan tambahan, dia akan dah masuk daripada crossing the threshold ni. Sebab kat sini dia tak jadi diri dia yang asal dah. 5 ni dia dah upgrade daripada 1. So kat sini sebab tu ada fight, ada lawan-lawan ni. And then transformation, maknanya dia berkembang lagi dekat sini. Mungkin dekat sini kalah dahulu. Okay, nombor 5 ni upgrade diri, tiba-tiba ada super power. Yeah. Nombor 6 jumpa orang kalah. So nombor 7 ni yang transformation. Ini part dia upgrade diri. Kalau Tony Stark mula-mula dia punya Iron Man version 1 tu yang besi buruk tu kan, terbang pun semput-semput je. And then bila dia upgrade ni, dia nampak dia punya suit tu yang berbeza. And then dia start ordeal dia. Ordeal tahu apa ordeal? Tak tahu sir. Tak tahu Ordeal adalah very unpleasant and prolonged experience. Okay, ni secara ni lah. An ancient test of guilt or innocence, bla 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 bla. Okay, dekat sini lah maknanya. Okay, ada setengah dia buat dekat mula-mula ni nombor 6. Dia lawan dengan orang jahat, dia menang. Okay, supaya kita rasa yeah, kita confident dia ada power, dia menang. So dekat sini transformation dia dapat upgrade. Tiba-tiba dekat sini yang unpleasant punya, dia kalah. So kita akan tadi menang, alamak come on, kalau kita akan start rasa simpati dekat dia. Lepas dekat situ ada fighting, lawan apa semua tu, and then menang. So dia ada reward dia. Okay, anything happen selepas tu adalah part sini adalah return back. Maknanya road back dia untuk kembali ke rumah dia, kembali kepada dunia dia yang asal. Okay, lepas tu masuk ke part atonement. Adakah korang tahu atonement tu apa? Tidak tahu juga. Okay, the action of making amends for a wrong injury. Okay, ini dia atonement ni. What is an act of atonement? Atonement is a concept of person taking action to correct previous wrongdoing. Okay, dekat sini dia nak patah balik lah senang cerita kan. Dalam yang 17 punya apa nama? Yang ini 12 part kan. Dalam 17 punya part, sini menang biasanya, lepas tu kalah. And then dekat atonement ni ataupun sepatutnya ada satu lagi word saya lupa apa dia. Tapi this is release the hell. Maknanya inilah part paling mencabar sekali dalam hidup dia ni. Maknanya dah nak balik tu tiba-tiba ada cabaran yang segala apa yang berlaku kat sini tu nothing. Okay, yang ini adalah yang paling ultimate sekali cubaan dia tu sebelum dia kembali menang dan kembali ke dunia sebenar. Okay, so dia ada 4 part dekat sini, 4 part, and then there's a small 12 part. So ini adalah penjelasan dia. Allah, penat aku cerita rupanya dekat sini. During exposition, the hero mula-mula ordinary world, and then conflict arises. They call for adventure. Lepas tu mula-mula takut nak keluar, and then refuse, and then tapi nak tak nak kena do the mission jugalah. Okay.
Ini contoh mudah yang dibagi daripada website tersebut. Contoh pun contoh yang tak mencabar lah, tapi consider mencabar untuk seorang budak konon sini ialah 7 tahun. The Ordinary World, hero dekat rumah, dia ada kucing dan hidup dia selesa. Call to Adventure, ini perumpamaan dia. One day, kucing dia hilang. So, something happened that causes them to go on an adventure. Here's the hero's cat has run away. Kucing tu lari keluar. So, dia panggilan kucing tu. So, apa nama kucing tu? Bagi nama sikit. Oyen. Oyen. Oh, Oyen juga Alright, Oyen dia panggil tak ada kan. So, dia punya adventure dia nak mencari Oyen lah. And then, ini part refusal Dia nampak ke dia tak nampak ke. The hero is hesitant at first to go out on journey. Dia takut, mana teragak-agak. Ini memang common lah untuk mana-mana hero pun. And then this is a scenario, it's getting dark and the wood are very scary. Dia nak cari Oyen tapi kat situ hutan tu dah gelap, pokok pun nampak macam hantu, ada burung hantu, ada kelawar pula tu. Okay, ni part refusal dia. Part 2, supreme ordeal or initiation. Once the hero has officially begin the journey, they will meet a mentor ataupun sidekick. Okay. And together they will cross the threshold, maknanya melangkaui apa yang diorang pernah ada selama ni. This is where the point yang mana patah balik is not an option. Nak tak nak kita kena terus juga habiskan. Okay. Jadi selesaikan misi ni sampai habis. Okay, diorang akan jumpa dengan macam-macam lah. Test, jumpa allies, orang yang bantu ataupun jumpa musuh, obstacle. Okay. Semua benda ni maknanya nak kena overcome. Okay, helper ataupun sidekick ni dia akan menemani, dia akan bantulah sepanjang jalan. Okay. So, contohnya dalam cerita ni, helper arrive, maknanya ada sidekick, seekor anjing yang willing untuk tag along. A brave dog who ate the hero's companion. Okay, crossing the threshold, diorang dah jauh di hutan malam, nak patah balik dah no point. Tak boleh, nak kena teruskan juga. So diorang kat sini contohnya dia jumpa allies. Ada seorang mentor pakcik ni kan. Meet enemy or less. Okay, so orang tua ni dia nak bantu. Dalam visual ni sajalah dia tunjuk ada bat kat sini sebagai enemies yang menakutkan untuk level budak ni lah. Okay, kalau cerita korang tu mungkin lain sikit. Cerita, okay, Tiger dia dah tunjuk cerita dia. Dia ada satu watak utama and then dia ada musuh datang. So itu adalah call to adventure yang dia kena do something. And then dia jumpa sidekick and then cuba tambah watak mentor. Ingat tak yang saya ajar korang archetype character wheel yang bulat, ada watak Naruto and the gang and then lepas tu Kung Fu Panda tu. Ya. Okay, so itulah dia, cuba applykan yang saya ajar dulu tu, masukkan ke dalam korang punya storyline. Okay, part 3, unification ataupun transformation. Okay, ini diorang dah reach the approach, so they prepare challenges and then they undergoes an ordeal yang mana dia punya test ataupun fight yang ada setengah cerita tu near to death. Maknanya near to death experience lah, hampir kalah ataupun apa-apa yang berkaitan lah. And then ada part selepas tu yang dia menang. So dia menang sikit and there may be a celebration but there is also danger of losing the reward. Okay, tak kisahlah, ini point saja. So contoh dekat sini, dia sampai kat tempat yang dia nak cari tu and then dia cuba nak selamatkan ordeal. So ordeal ni lah unpleasant punya ni lah, benda yang tak selesa kan, benda yang sukar. So diorang punya kesukaran, budak ni punya kesukaran dalam cerita ni nak panjat pokok je. Then reward, maknanya separuh jalan dia dah berjaya dapat misi dia ni. Separuh jalan tak ni, 3/4 cerita lah. Okay, part 4, road back to hero's return. Okay, ni maknanya diorang dah mula nak patah balik ke checkpoint mula-mula iaitu home. Kat sinilah ada resurrection atau atonement, maknanya nak perbetulkan balik. Dan kat sinilah juga the reader arrive. Reader pula, kenapa the reader?
The hero lah patutnya. The reader arrive at the climax of the story. Oh, the reader sebab cerita daripada novel kan. Okay, penonton ataupun pembaca sampai dekat climax of the story. Yang ini hero akan severely tested one last time. Ini yang paling ultimate hell punya kan. This test is an attempt to undo the previous achievement. Whatever test yang kat sini ni, dia punya susah dia tu, macam yang kat belakang semua nothing. Okay, at this point, hero has come full circle and major conflict at the beginning of the journey is finally resolved. Ini yang bila dah menang lah. So, bila return home, the hero now resume his life on original world. Okay. So, dekat sini dia punya, again, testing untuk visual ni tak adalah macam abang mana pun. Sebab kucing tu mula nak hilang balik, nampak tikus kan. And then dia berjaya menang, bawa balik kucing ni dan dia return habis. Okay. Another example ini adalah daripada klasik punya sastra Homer's Odyssey. Kita mungkin tak baca lah, kita punya sastra klasik kita macam Sulala As-Salatin, yang itu punya cerita lah. Yang ini dia orang ada cerita dia, Odyssey. King Odysseus is at home, bla 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 sampai habis. Ni maknanya ada perjalanan dia. Contoh lain, cerita Disney banyak pakai hero's journey. Contohnya siapa pernah tengok cerita Lion King kartun? Pernah sir. Ada? Okey, Fatin angkat tangan kata tengok. Siapa lagi tengok? Macam mana nak tengok ikon angkat tangan tu? Zainal kan. Okey, alright, cool. Korang dah tengok kan Lion King kan. Intro dia macam mana intro dia? Siapa ingat lagi intro Lion King? Yang dia lahir, lepas tu ayah dia kan tunjuk kepada dia punya member family dia. Yes, yang tu kan. Intro dia tak, saya nak cerita intro dia yang ada lagu Hulaya Hawali, something bahasa Afrika yang kita tak faham tapi saya keep nyanyi juga sebab sudah benda tu melekat dekat kepala otak kan. So itu kelahiran dia. Intro dia agak panjang nak menceritakan itu adalah dia punya ordinary world dia. And then something happen. Kita nak patah balik something happen dekat, okay, kita tengok balik map ni. And then kita daripada dia lahir, dia dah besar, sempat nyanyi-nyanyi I'm gonna I can't wait to be a king, semua tu ni. Ini masuk ke dalam masih lagi the ordinary world. Panjang ordinary world dia. And then call to adventure bila bapak dia mati. Part tu siapa nangis? Siapa nangis angkat tangan? Still nangis sampai sekarang. Okay. Lepas tu Uncle Scar tipu dia, kata sebab benda ni Mufasa mati sebab dia. Call to adventure. Dia pun lari. Mula-mula dia takut, lama-lama dia lari juga, dia keluarkan. So, dekat point nombor 4. Simba jumpa siapa? Adakah dia jumpa? Apa? Buzz Lightyear? 2 ekor tu. 2 ekor tu. Siapa nama dia? Tak ingat. Timon and Pumbaa. So, dia dah join Timon and Pumbaa, crossing the threshold untuk diri dia kan. Part ni lah dia dah tinggalkan hidup dia yang lama, dia join yang baru. Kat sini, kat 5, Hakuna Matata. Ini part Hakuna Matata, dia orang enjoy selesa hidup. Separuh daripada cerita tu memang best kat sini je lah. And then something approach dekat part 6. Part 6, Nala. Nala ke? Nala, okay. Dia punya girlfriend tu Nala. Tu Queen Nala, mak dia. Oh, Sarabi mak dia. Nala tu bini dia. Okay. Nala datang jumpa dia dekat hutan. Mula-mula nak tangkap Pumbaa. And then jumpa dengan Simba tu balik. So dekat approach ni yang ajak untuk balik. And then Simba kata tak nak, aku tak nak. Lepas tu dekat sinilah dia jumpa dengan mentor dia. Siapakah mentor untuk Simba? Burung tu. Okay, burung tu part awal
Burung tu part awal. Dekat sini mentor dia adalah babun. Ya. Babun. Babun bernama Rafiki. And then Yang dia hutan tanya, papan. yes, Simba tanya, do you know my father? Correction, I know your father. And then lepas tu dia duduk lari-lari, duduk menyanyi-nyanyi, and then dia ajak, come if you want to see your father, come here. Then dia cari, lari-lari, kejar. Dia tengok dekat tasik, kat kolam tu kan. And then dia tengok, tak ada pun bapak aku, ini reflection muka aku kan. Tiba-tiba dia nampak reflection kat atas tu, Simba, okay, remember who you are. Part tu saya nangis lagi. Okay, maknanya part ni dekat sini dia ordeal, dia dah mula rasa, aku dah kena do something dekat sini dah. So dia patah balik ke Afrika untuk settlekan, bukan settlekan ni kan, maknanya untuk selesaikan masalah ni lah, melawan dengan Uncle Scar dia tu. So dia lawan dekat situ, mungkin reward ni tak ada lagi ni. Dia road back and then terus final battle dekat sini beramai-ramai. Maknanya dia lawan and then dia lawan dengan Uncle Scar, Timon and Pumbaa and the gang pun datang, do assist lawan juga, lawan dengan hyenas apa semua tu. Then Uncle Scar kena gigit, mana kena jatuh dan kita tak tahu apa jadi, tapi dia mati lah. And then dia return and become the next king. Okay, so itu adalah dia punya complete cycle dia. You guys boleh tengok apa-apa cerita yang lain, cuba dapatkan konsep ni. Orang mesti macam, oh macam ni ke? Lepas ni aku boleh buat cerita level Disney. Okay, kalau nak buat cerita Toy Story, dia ada Hero's Journey dia. Nak buat cerita apa? Cerita, siapa tengok cerita How to Train Your Dragon? Okay, tengok kan? Cerita nombor 1, nombor 2, nombor 3 biasanya dia dah switch dah Hero's Journey tu. Dia tak berapa journey dah. Cerita nombor 1 yang biasanya ada journey. Kalau dia punya formula cerita nombor 1 hit, dia akan ada sequel. Okay, ataupun cerita Ice Age. Okay, right. Ice Age yang nombor 1, dia punya watak main protagonis adalah Manny, iaitu mammoth besar tu kan. And then dia adalah kawan dia, sidekick, dia jumpa siapa nama kawan-kawan dia tu, Sid, Slot. And then dia jumpa dengan, asalnya tiger tu jahat tapi jadi baik, Diego, bukan Diego. So 3 tu lah kawan baik kan, kawan rapat. So dia punya journey juga. So you guys kalau nak practice, boleh fahamkan, tengok apa-apa filem and then cuba labelkan kat sini. Okay. Kat bawah ni lebih kepada ni je, huraian atau contoh-contoh yang lain. Homer's Odyssey, apa lagi? Ini secara visual lah. Okay, habis. Okay, saya nak bagi peluang dekat korang siapa boleh pilih any topik, any story dan cuba mention Hero's Journey dia. Mana apa-apa cerita yang you paling ingat sekali. Fatin boleh, Fatin? Bagi sekejap masa ya, saya nak fikir. Okay. Lepas Fatin, kita bagi Syafiq. Boleh Syafiq? Boleh saya cuba sir. Pilih dulu cerita. Korang semua kena fikir tau, pasal saya random nak petik nama. Lepas Syafiq, Ain Nabilah terus live. Make sure masuk balik Lepas Syafiq, saya nak minta Narinder pula. Pilih apa cerita yang awak tahu, cerita filem Hollywood ke apa. Dia punya awak cerita ikut based on Hero's Journey ni. Okay? Puyo Narendra. Mentang-mentang tak sebut nama dia Jangan sir. Pulizan boleh tak? Selepas Narendra lah awak Terima kasih. Alright, okay. Kita tunggu. Come on, wakil daripada ni, Fatin dulu. Kena saya dulu ke? Yelah, apa salahnya?
Okay, saya cuba Hmm. Okay, cerita yang saya pilih Upin Ipin movie Geng Pengembaraan Bermula. Cantik. Okay. Okay. Nak terang satu-satu Ikut yang mana awak ingat pun tak apalah, daripada step by step ni. Okay, kalau ikutkan chart ni Ordinary World tu yang mana Upin Ipin pergi dusun durian tu, bawa si siapa tu? Mutu. Lepas tu Call to Adventure bila Uncle Atom kata bukan, Atok kata ada hantu durian sebab banyak durian dah dah tebuk, tapi bukan musang yang tebuk. Lepas tu mulalah Upin Ipin dengan Mutu pergi dusun durian dan jumpa Opet. Tu Mutu kata jangan, dia takut sebab dah senja nanti Kak Ros marah, tapi dia terpaksa juga pergi ikut Opet. Untuk mentor dengan helper tu saya rasa saya tak dapat nak terangkan sebab diorang semua sekumpulan sekali pergi. Okay, crossing the threshold bila Upin Ipin Mutu dengan siapa lagi masa tu ni diorang pergi ke dunia Opet. Masa untuk nombor 6 itu rasanya masa ni kot diorang berjumpa ular apa semua kat dalam dunia Opet tu. Lepas tu approach tak sure lah. Sally jumpa Sally dengan pakcik dia tu. Lepas tu dia tu nombor 8 lah tu. Lepas tu reward dia bila habis-habis dah gaduh berlawan tu semua tu, Opet kembali dengan mak dia apa semua. Lepas tu diorang balik semula. Nombor 10 Upin Ipin semua balik balik ke rumah dengan Kak Ros dengan apa semua tu dah balik. Atonement bila Kak Ros marah Upin Ipin sebab sebabkan diorang ni lah dah senja tu tak nak balik, tu yang kena tarik telinga tu balik. Betul. Nombor 12 habis dah balik dah kat rumah Opah Risau apa semua dah habis. Okay. Terbaik. Okay. Good job. Okay, kawan-kawan nak bagi berapa markah kepada Fatin? 10-10. 10/10 ya. Okay, dari penjelasan Fatin tu, Fatin dah cukup faham cuma kalau dalam filem ni kadang-kadang diorang jumble up sikit, 7 dengan 8 tu swap sikit ataupun atonement tu dekat depan belakang final battle tu, tapi maknanya secara asasnya Fatin dah faham dah. Good job. Okay, next Syafiq. Ya, saya cuba saya. Silakan. Okay, saya pilih cerita Hobbit An Unexpected Journey. Okay, dia punya watak utama tu nama dia Bilbo Baggins. So dia ni dia satu makhluk kat Middle Earth ni, nama spesies tu Hobbit lah. So Hobbit ni selalu hidup dalam keadaan yang selesa, yang di mana dia tak ada masalah, dia chill je 24 jam tau. Itu dia punya stage pertama, dia Ordinary World. And then suddenly ada seorang wizard ni nama Gandalf tiba-tiba datang ketuk rumah dia. So bila datang ketuk rumah dia, dia bagi tahu yang dia minta tolong supaya teman dia dalam dia punya quest lah, nak pergi nak pergi redeem balik Kingdom Dwarf. So kat situ dah the call to adventure lah. And then refusal bila si Bilbo Baggins ni dia tolak, dia tak nak join journey tu sebab dia rasa dia macam dah selesa apa semua kan kat situ. Tapi lepas tu Gandalf tu paksa dia join, and then suddenly dia join juga kan. So dalam cerita ni Bilbo sebenarnya dah jumpa mentor dia, which is lead us to stage number 4, mental helper. So dalam stage ni hero tu dia pun pergi journey tu dengan Gandalf. Macam nak cakap scene tu. And then dia pergi, dia kena tangkap dengan
goblin tak salah. So dia kena tangkap dengan goblin, and then si Hobbit ni Bilbo ni dia tak biasa dengan station tu sebab dia dalam keadaan selesa selama ni. So macam Gandalf tu bagi dia semangat lah. So Gandalf tu macam tolong dia lah, and then dia dapat lepas daripada goblin tu lah. So the next stage is crossing the threshold. So crossing the threshold. Macam mana cakap ni? So crossing the threshold ni macam mana saya? Tadi saya lupa lah. Dia meninggalkan segala benda-benda yang dia selesa Ikutkan awak dah lompat nombor 6 dah. Crossing the threshold tu yang mana dia dah realise dia dah tak boleh patah balik dah. Maknanya maybe contohnya kan nombor 4 tu dia dah jumpa sidekick. Nombor 5 tu somehow dia kena kejar. Waktu dia kena kejar, contohnya waktu tu kan dia dah masuk ke dalam gua dah apa dah. So nak tak nak dia kena teruskan. Dia tak boleh nak patah balik dah. Kalau patah balik seorang-seorang pun confirm mati. Oh, okay, faham. So like yang ni macam bila dia dah sampai stage yang crossing the threshold tu, apa tu, macam mana cakap ni, saya lupa lah scene tu. Shit. Ni scene yang dia masuk, ada jumpa goblin gemuk-gemuk tu yang bos dia gemuk, lepas tu dia Ya, yang besar tu. Yes. Kan. Saya So rasa bila dia gabung dengan 6 sekali, 5 dengan 6 dia gabung sekali. Untuk cerita ni lah Hobbit ni. Hobbit ni lah. So bila sampai stage tu, bila dia dah lepas pada goblin tu, macam saya cakap tadi, nak tak nak dia kena teruskan dia punya adventure kan. Macam tu. So dia pun teruskanlah adventure dia. And then the next step, test allies enemies. Dah gabung lah tadi, kira sekali tu. Kira dah sekali lah kan. Tu approach dia. Sampai sini saya tak tahu apa. Saya dah lupa cerita tu. Dia punya mission apa sebenarnya? Mission dia nak tolong dwarf ni dapatkan kingdom dia balik. The Lonely Mountain tu. Dah ingat dah. Dia belum return. Okay, cerita Hobbit ni kalau nak cerita sampai dia return tu panjang 3 movie tau. Ya tu, bila fikir balik saya silap play movie lah. Tapi panjang. Sebenarnya awak punya penutup return ni dia dekat dah sampai kat kampung yang yes. Kan? Ini sampai situ dulu kan. So time tu adalah ordeal dia dah ada challenges semua benda tu ada dah, cuma dia belum sampai balik ke rumah dia. Kalau nak cerita 3 movie dalam satu monomyth ni memang tak cukup. Ya tu betul saya. Sorry saya salah pilih. Ada. Cuma dia adalah journey dia tu kan. Adalah. Saya faham, cuma cuma cerita tu panjang sangat, so nak explain tu macam susah. Itulah. Hari tu sebab saya challenge myself, cerita Hero's Journey ni saya tulis untuk Frodo punya journey. Frodo, Ordinary World, lepas tu Uncle Bilbo hilang, birthday party yang ke berapa, 100 ke apa nama tu, and then Gandalf datang, dia ambil cincin tu, start adventure. Saya tengok 3 movie marathon baru saya tulis ni kan, macam tak larat nak habis kan. Sebab sebenarnya cerita tu pun contoh yang terbaik juga untuk Hero's Journey ni. Betul. Tapi awak faham ni kira okey dah ni. Good job. Saya faham. Okay saya. Alright, Narendra pula. Narendra. Sementara nak tunggu Narendra tu, Tiger pun tak ada lagi. Mana? Tiger ada? Ada orang lain nak test tak? Nak share? Kalau you rasa boleh, apa salahnya? Come on, orang lain? Ada? Getusha. Tak tengok TV, so seriously. Habis Idham apa yang awak tengok? Movie. Ada movie ke atau novel? Novel pun boleh.
or kartun anime apa yang korang tengok pun boleh juga. Dia ada dia punya hero's journey dia. Alright, ada? Tak ada? Kalau tak ada, okay, it's fine, tak apalah. Narendra pun saya tak tahu kenapa dia hari ni selalu tak macam ni kan. Apa nanti kita denda dia. So, untuk topik minggu ini, I need you guys untuk study and then nanti akan masuk ke dalam test. Ataupun kita tengok keadaan nanti sama ada satu, kita buat ujian pasal monomi, ada beberapa topik termasuk yang ini. Ataupun korang buat artikel pasal mana-mana cerita yang korang boleh breakdown jadi macam monomif ni lah. Contohnya macam Fatin ambil cerita, pilih cerita ni. Lepas tu Syafiq ambil pilih cerita tu. Okay. Kalau contoh yang lain awak nak ambil cerita epic. Epic apa lah? Saya suka epic lama. Contohnya epic Ramayana. Ramayana pun epic pun dia ada starting dia and then dia punya bini dia kena culik. Lepas tu dia kena adventure dia sidekick dia panggil Sang Hanuman. Sang Hanuman pun tolong dia kena lawan sekali dengan yang saya lupa nama yang kepala banyak tu. And then dia dapat selamatkan balik isteri dia Sita. Betul kan? Okay. Betul ya? Okay. Sebab hari tu pernah involve projek macam tu. Ataupun cerita yang saya involve tu apa lagi? Son of Ram. Itu cerita pasal anak-anak dia pula. Son of Ramayana. Itu Kusha dengan Lava. Okay. Anyway. So, nanti saya confirmkan kita nak buat mana you guys menulis artikel pasal tu. Ataupun soalan objektif. Dua-dua pun saya suka sebab article writing mengasah korang punya pemikiran and writing skills. In future korang nak buat thesis, korang nak buat assignment yang menulis. Tapi saya tak nak lah nanti kantoi korang copy paste daripada internet. Okay? Dan tapi saya rasa tak perlulah sampai saya nak submit ke dalam Turnitin untuk check berapa persen plagiat dan sebagainya tu. Saya lagi suka cerita tersebut diulas oleh you guys sendiri. Nak Hakuna Matata macam mana pun sendiri ulas. Boleh? Boleh. Boleh sir. Alright, okay. Boleh, sir. Alright, itu saja. So, any question untuk malam ini? Tiger tadi kata nak share. Line problem, sir. Aduh, baru lepas masuk. Berapa masuk ya? So, nak share tak? Kalau you nak share, kita boleh tunggu. Your story. Saya kalau pilih story yang Ratatouille Lilin ada tikus tu kan. Apa cerita apa? Yang cerita tikus yang apa? Ratatouille. 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 Ratatouille tu tak payah sebut. Yang ada cerita tu, dalam cerita tu rasanya hero yang tikus tu lah. Kalau tengok kebanyakan tu sebab dia yang tolong pada yang pemasak. Yang dekat gerai. Mula dia masuk ke gerai. Lepas masuk dekat chef restoran besar. Lepas tu dia jumpa seorang budak. Lepas tu budak tu pun dia dekat situ lah dia apa. Orang kata apa dia call to the adventure. Berlaku dekat sana. Sebab dia silap faham. Lepas tu dia nak halau tikus tu. Lepas tu dia orang kata apa. Dia ada satu mentor. Mentor dia yang Rose apa dia yang pemasak chef yang famous. Yang dia meninggal lepas tu dia yang tolong. Bagi tahu pada Rat tu cara masak semua macam mana. Lepas tu dia yang ajar pada yang budak pemasak yang baru-baru masuk ke restoran tu. Linguini. Ya ikut nama tu tahu se. Nama tak tahu Lepas tu lepas dia ajar dengan dia punya cara, orang semua approach kat chef yang muda tu pula. Padahal dia tak tahu yang ajar tu Rat yang tu dia ajar. Dia yang ajar. Daripada dia ilmu tu dapat ke dia. Okay. Lepas tu
Tu je lah sir. Betul. Belakang-belakang tak ingat eh. Tak ingat sir. Alright. Cuba improvekan lagi awak punya storytelling. Sebab ini macam mana kita bercerita dengan orang tau. So rat tu dah ada nama tau. Awak kena sebut nama dia supaya orang kekal ingat. Ratatouille. Maknanya kalau jangan confuse pula dengan Jerry. Jerry tu cerita Tom and Jerry. Okay. Alright, thank you. Thank you Tiger. Baik sir. Alright, anyone else? Ada nak cerita lagi? Atau nak test? Mana saya tak sebut pun tapi awak rasa awak nak cuba share. Apa salahnya? Boleh je. Punitan. Kemudian Zainal ke? Ya ada sah. Tapi saya nak tanya lah sir. Apa dia? Hero journey ni dia sama tak macam storytelling? Maksudnya macam sinopsis lah. Okay. Nanti cuba type 3X structure. 3X structure ni kita boleh guna untuk sama je dengan heroic journey ni. Dengan mana daripada mula sampai habis tu dia ada kita dalam 3X structure dia ada 3 bahagian. So dalam bahagian pertama tu ordinary world, call to adventure, refusal dan juga mentor helper. Mana 4. And then crossing the threshold yang ni there's no way untuk turning back, kena teruskan masuk sampai ordeal. And then kat belakang tu dia punya climax cerita dan sampai balik juga. Sama benda tu dalam pecahan 4, 8 dengan 12 dekat sini. So sinopsis adalah benda yang berbeza tau. Sinopsis ni kita bagi ringkasan cerita daripada perjalanan. So maknanya dia perjalanan Bilbo Baggins sebagai bukan calon lah, yang dipaksa menyertai sebenarnya Bilbo Baggins ni untuk menyertai Gandalf and the Dwarf untuk selamatkan kingdom mereka daripada sekian. Okay. Dan kita tak cerita sampai habis. Kita just cerita along the way Bilbo Baggins and dengan kawan-kawannya bertemu dengan pelbagai cabaran, test yang level boleh mati punya, dan diorang berjaya survive setiap satu cabaran dan hingga untuk mencapai ke objektif sebenar. Itulah. Itu adalah objektif sinopsis. Okay. Sambil saya cari sini. Structure. Dalam 3X structure, korang ada ambil kelas struktur naratif ke belum lagi? Belum lagi ya. Nanti korang akan ambil kelas tu. Saya tak pasti nanti dengan siapa pensyarah dia. Okey, ni dia 3X structure ni. What is 3X structure? Kalau rajin baca dulu, so ini adalah you guys akan dapat knowledge in advance. Okay, setup, confrontation, resolution. Dekat sini ya, introduction. Dari awal cerita ni, inilah dia punya ordinary life, something happen, refusal berlaku kat sini, jumpa sidekick, rising action. Kat sini mula kita ada feel yang cerita tu semakin best, semakin ya. Dia dapat power atau dia dapat mentor, lawan dengan orang menang pula tu, naik balik. And then this is plot point. Okay, kat sini yang bermula act baru. Dan dekat sini yang atonement ataupun ordeal berlaku kat sini, sehinggalah dia tinggi climax cerita baru ke benang. Okay, you guys boleh baca sini lah. The setup involve story world and then inciting incident, something happen. Sama kan? And then usually first 20 to 30 minit. Ini kalau cerita tu 60 minit. Okay, so dekat sini pun ada. So you guys boleh tengok ni. I paste the link here into your group. Sinilah. So nanti boleh tengok dan untuk besok I need
everyone tutorial besok. Saya nak korang siapkan korang punya character design tu, walaupun minggu depan baru hantar. It's good kalau korang finish as much as you can. Besok share so kita boleh bagi komen. Instead of 11 hari bulan baru nak hantar, lepas tu saya tengok pun ini markah tak bayar langsung. So tak ada masa nak repair. Kalau besok dah ada cantik, boleh kita boleh terus fix sama-sama. Okay? Okay, sir. Dan siapa yang dah advance, dah settle, korang boleh buat korang punya, let's say, practice. Korang punya jalan cerita. Dan kita boleh discuss ini ngam tak dengan monomorph dan juga ngam tak dengan 3x structure. Maknanya graf tu naik ke tak? Jangan macam atau graf tu menurun. Cerita ni pasal seorang budak, dia duduk kat apartment dia sebab PKP. Hari pertama dia makan, dia tengok Netflix. Hari kedua dia makan, dia tengok Netflix. Hari ketiga pun sama. Macam, okay, cerita kau ni apa? Dulu ada tau, masa tu kelas macam you guys lah, tapi dekat dalam lab, dalam tutorial. So budak tu cerita macam mana lah. Cerita dia macam ni sir, cerita tu dia pekerja kedai buku. So dia jaga kedai, and then lepas tu agaknya dia cerita pasal dia pernah pengalaman jadi assistant kedai buku kan. And then mana adventure je, kot ada orang mencuri buku ke, atau dia somehow apa, cerita merepek kan. So hari kedua pun dia datang kedai buku, dia buka kedai. So apa best cerita kau ni sampai langsung. So maknanya dia tak ada naik graf tu, tak ada. So korang cuba naikkan graf tu kan. Macam ordinary world, dia contohnya the driver Grab. Hari-hari dia bawa Grab and then hantar orang, pergi orang, hantar orang. And then something happen. One of the passenger adalah alien yang menyamar. Tapi alien tu pula kena buru dengan alien lain. So dia kena selamatkan alien customer dia tu. For a selfish reason, kalau apa dia? Macam cerita apa? Macam kenal je. Macam kenal je. Cerita apa lah? Macam ada Alah, siapa lah perempuan tu? ni yang The Rock jadi driver taxi tu kan? Yang tu kan? Yang dia tolong belakang. Kejut kan? Lebih kurang macam itulah. Dia kejut. Maknanya ada something happen. Dia kena do, dia ada mission khas. Ataupun you adopt ordinary life, a navy yang dekat kapal, dekat pelantar apa nama, kapal armada tu kan, and then suddenly kena serang dengan alien dekat laut. Okay, so you guys, maknanya dalam cerita tu apa nak kena buat untuk lawan dengan alien dekat tengah-tengah laut. Ini pun daripada Hollywood movie ke, apa nama, Battleship ke apa yang Rihanna berlakon tu. Okay, you guys just cari apa cerita, maknanya tak perlu develop sendiri pun. Kita untuk korang punya, korang akan develop sendirilah. Tapi untuk practice boleh cari apa-apa movie Hollywood sebagai korang punya practice. Right? Okay ke okay? Yang ni yang untuk topik hari ni Yang untuk topik hari ni untuk exercise kalau nak buat. Bukan kalau nak buat, it's good untuk you guys buat. Dan untuk yang you guys punya projek, yang group punya projek tu, besok cuba discusskan dan applykan untuk kita punya ni, Heroes Journey. Baik, sir. Alright. Okay, saya stop recording dulu. Ting tung.